صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Adab para murid sebelum dan setelah pengajian. Para murid beri penuh perhatian, fahami sebelum hadir pengajian. Jadi ini dipanggil as-sabqu ataupun dipanggil juga at-takrar dalam istilah yang digunakan oleh para ulama. Nah, kita baca dulu, nanti kita akan tengok dalam kitab. Para murid beri penuh perhatian, fahami sebelum hadir pengajian. Ini antara adab kita dengan majlisnya guru kita. Iaitu yang pertama, beri penuh perhatian ini kalau di dalam majlis, dan kemudian fahami sebelum hadir pengajian tersebut. Jadi sebenarnya hakikat memahami sebelum pengajian sukar. Nah, cuma saya maksudkan sini beri penuh perhatian dan cuba untuk memahami apa yang dibacakan ataupun apa yang nanti akan dibacakan oleh guru sebelum dia hadir dalam tempat pengajian tersebut. Yani antara adab kita dengan guru dan guru dengan kita, guru adabnya dengan murid adalah wajib baginya memutalaah ilmu dan murajaah kembali ilmunya sebelum hadir. Begitu juga murid. Murid juga perlu untuk murajaah dan melihat kembali apa yang nanti akan diajarkan oleh gurunya dan yang telah diajarkan oleh gurunya. Itu adab kita dengan ilmu. Tidak cukup bacaan sekali cuma, ulangi berkali-kali takkan lupa. Jadi tak cukup dengan baca sekali sahaja. Mesti diulang-ulang bacaan tersebut, dan insya-Allah dengan pengulangan tadi tidak akan kita lupakan ilmu yang kita pelajari. Lepas tu kata ulama, as-sabqu harfun wat-takraru alfun. Jadi kalau kita belajar sabqu, maksud sebelumnya kita belajar satu huruf, wat-takraru alfun, dan diulang pengajian tersebut 1000 kali. Itu yang sepatutnya. Menghafaz tanpa memahami maksudnya itu bukan tujuan pengajiannya. Sebab tu kena fahami dulu. Sebelum kita hafal, sebaiknya untuk kita memahami terlebih dahulu apa yang kita hafal tersebut. Sebaiknya. Jadi kalau kita menghafal semata-mata tanpa memahami maksud tersebut, yang apa kita hafal tadi, maka itu bukan tujuan pengajian. Kerana tujuan pengajian adalah yang sepatutnya adalah faham. Tapi kalau boleh digabungkan antara faham dengan hafaz, maka itu aula. Afdalnya begitu. Tapi kalau tidak mampu digabungkan, maka faham lebih aula daripada hanya memahami, hanya menghafal tapi tidak faham. Faham? Itu. Tanda murid itu ikhlas dengan guru, diulang pengajiannya tidak jemu. Itu ikhlasnya murid tadi, itu tanda dia. Jadi dia akan diulang pengajian tadi tanpa jemu, bukan dengan paksaan. Maka itu tanda murid tadi ikhlas dengan gurunya, ikhlas dengan ilmu yang dia pelajari. Ini baru kalau guru suruh, barulah dia ulang. Kalau tak disuruh, maka tak dibuka lagi buku tersebut. Kitab tadi tak dibuka lagi, tidak ada murajaah. Maka ini murid yang tidak ikhlas dengan ilmunya. Setelah itu diulang bacaannya hingga lekat kuat di otak zihinnya. Jadi setelah mana dia dah ulang di depan gurunya, dibetulkan bacaan di depan gurunya, maka diulang-ulang bacaan tersebut sehingga lekat kuat pada zihinnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah pernah hadir dalam satu majlis. Kemudian ketika mana beliau bahaskan dalam kitab Tanbih, bila ada sebahagian ulama tegur, kata cetakan tu salah, ataupun bacaan yang dibaca oleh Imam Nawawi salah. Maka Imam Nawawi kata, kamu tegur aku, kitab ini telah aku khatamkan 400 kali, kata dia. 400 kali dia kata aku dah khatam dah Tanbih. Macam mana kamu boleh pergi petikai kata ni salah? 400 kali. Macam mana boleh baca 400 kali? Ajib. Kita kalau baca sekali pun tak ada dah. Tulis dalam Facebook dah. Alhamdulillah selesai membaca kitab ni baru sekali. Ni 400 kali. Al-Imam Muzani kata saya telah membaca Ar-Risalah 500 kali bacaan. Ar-Risalah dibaca 500 kali, Imam Muzani kata. Dan setiap kali bacaan aku akan mendapatkan ilmu yang baru. Ini bacaan para ulama macam tu. Jadi kita akan baca lagi contoh-contoh para ulama yang takrar, yang kasratul qiraah, apa yang mereka lakukan
dalam rutin kehidupan mereka. Tamam? Muzakarah para murid itu perlu. Dengan cara ini menghidupkan ilmu. Ini muzakarah. Sebab tu ilmu ini hidup dengan muzakarah. Hayatul ilmi muzakaratuh. Hayatul ilmi muzakaratuh. Ini kehidupan ilmu tersebut adalah dengan muzakarah. Karena itu antara usul utama di zawiyah nanti akan datang adalah muzakarah. Muzakarah yang paling utama sekali. Kelas pengajian sehari 2 kali saja. Saya dah maklumkan jadual. Kalau kelas nanti daurah ni pun 5 hari ni pun Allah. Masa nak habis bateri tu. Saya duk bayang nanti macam mana kalau ada zawiyah nanti. Kelas pagi subuh ada. Pagi subuh baca hadis, baca Al-Quran, kemudian wirid. Kemudian pukul 9 pagi akan start kelas macam pagi-pagi kita buat dars. Sampai pukul 12 ataupun pukul 11 lebih. 11.30. Dua dars saja. Satu hari 2 dars. 2 pengajian. Kemudian rehat. Petang akan ada rawhah. Rawhah pun mungkin bukan tiap-tiap hari. Tapi akan baca rawhah, baca kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dan maghrib saya akan keluar. Lepas maghrib, maksudnya pelajar yang duduk di sini ni akan khidmat. Dia akan duduk di masjid masa tu. Dengan kalau tak ada apa malam tu akan wirid, zikir, solat dan sebagainya macam tu lah. Dan kemudian isyak sampai sebelum tidur pukul 11 ataupun pukul 12 malam muzakarah. Itu untuk muzakarah. Maksudnya akan ada guru akan duduk sekali, akan muzakarah balik apa yang dipelajari pada siang hari tadi. Yang dua pengajian yang pagi itu. Dia akan ulang balik, hafal ataupun sebagainya lah yang berkait dengan pengajian saja. Yang tu selama 4 tahun. Buat macam tu insya-Allah 4 tahun tu sama macam 8 tahun tu. Kalau tak balik lah, memang tak balik pun. Memang tak akan boleh balik, belajar tak boleh balik. Kalau tak boleh balik insya-Allah jadi. InsyaAllah akan kuat, ingat, lekat, kuat. Cepat dan betul. Polis kan. Tiba-tiba. Itu yang kita akan buat insya-Allah taala. Kalau saya ada kudrat, penuntut ilmu semuanya bersemangat, kita pun semangat. Tapi bagi ada tempat dulu sikit. Kalau ada surau, ada masjid, kita dah siap dah sikit kan, baru boleh lah. Sebenarnya kalau tak buat pun boleh juga ni. Duduk fikir-fikir ni, rumah sewa ada ni. Tarik 10 orang pergi duduk rumah sewa tu, tiap-tiap pagi main rumah ni. Baca kitab. Cara semangat tu. Ya. Kalau nak buat tu boleh je sebenarnya. Kalau nak buat tu lah. Kalau saya nak buat awal. Tapi paling awal pun bagilah peluang kat budak-budak. Budak-budak pula dah. Lepas ni pelajar ni nak main duduk ni, duduk dulu dengan mak ayah dia. Paling kurang pun hujung tahun ni dah boleh masuk dah. Kalau tak ada pun lagi tempat tinggal ni ada lah. Kita carilah siap-siap rumah sewa. Rumah sewa ada belakang tu. Dekat sangat rumah ustaz, jalan kaki ya mai. Boleh tempah siap-siap dah. Bayar tiap-tiap bulan. Bagi kemah, bagi elok sikit, duduk situ dulu. Cara tu nak kena buat tu semua Ustaz Soleh lah. Ustaz Soleh, Ustaz Zaki, Ustaz Siraj dan juga mudir daripada Darul Hadis. Ya. Ustaz Ijam kita. Kalau boleh buat macam tu, kita dah boleh start dah. Itu dah alhamdulillah dah. Maksud dia dah makin awal bulan 12 tahun depan dah boleh ambil dah. Cara-cara saya fikir ni lah. Sebab duduk sini saja pun boleh sebab 10 orang saja. 10 orang saja pelajar. Semua lelaki. Perempuan tak ada. Duk fikir gitu lah. Kalau kata boleh buat. Boleh awal sikit. Tapi ada rumah sewa apa semua dah ada lah. Boleh lah nak sewa tu daripada bagi sewa kan. Bagi sewa. Tu kita akan mula terus rutin. Setiap hari. Tengok nak jadi apa. Jadi kera ke, nak jadi orang ke. Tengok balik. Selama 4 tahun. 4 tahun tak boleh balik. Main tu main dengan keadaan menyerah diri terus. Masuk pedu ni, cop pasport, tak boleh balik dah. Itu kerja dia. Kerja dia mengaji saja. Tiap-tiap pagi main rumah ustaz. Tiap pagi main sini. Tiap pagi main sini. Sambil-sambil duk tengok pembangunan zawiyah. Zawiyah akan naik. Macam tu sampailah. Tak tahu aku 10 orang tu tengok zawiyah siap depa keluar. Depa tak ada duduk dalam zawiyah. Depa siap-siap tengok zawiyah baru siap lengkap semua depa. Lah kami habis dah. Ni yang cream of the cream mengaji betul dalam Dewan Dalail ni. Duduk dalam ni betul-betul. Cara semangat tu nak mengajar tu. InsyaAllah lah saya bincang balik. Kalau kata cara ada rumah sewa tu, kita boleh bincang balik lah.
Kita tak apa nak selesa mana lah. Tapi kita akan buat bagi elok lah. Nak selesa tu taklah selesa sangat lah. Tapi cara penuntut ilmu, kalau jadi yang tu, insya-Allah khair. Sebab mereka duduk luar, mereka akan duduk luar lah, tu boleh lari tu. 3 hari lepas tu lari. Tunggu pergi esok buat tak mai semua. Semua pakat-pakat lah. Keluar tablik 40 hari kan. tak mai lah. Tu insya-Allah. Nanti kita bincang balik kalau jadi sungguh mungkin dicepatkan lagi lah pengambilan tu. Dicepatkan lagi pengambilan pelajar tu. Untuk duduk dengan ustaz ni 10 tahun dah dapat tu. 10 tahun tu nampak tadi macam kami nak duduk. Mula-mula tu macam semangat dulu, tengok 10 tahun serak balik. Jadi kurang. Mula-mula keluar dah kepala, masuk balik. Jadi muzakarah para murid itu perlu, dengan cara ini menghidupkan ilmu. Ini muzakarah yang utama sekali. Ini paling utama bagi penuntut ilmu. Kerana dengan muzakarah tu kita akan tahu macam mana kefahaman kita. Ramai di kalangan penuntut ilmu belajar tapi tidak muzakarah. Kepala mutalaah sebenarnya ditubuhkan, dihidupkan di pondok adalah untuk muzakarah. Bukan untuk mengajak sebenarnya. Tapi yang berlaku terbalik. Kepala mutalaah mengajak. Dia patutnya dia panggil kepala mutalaah. Kepala mutalaah dia ada tukang mutalaah, lepas tu pakat bincang. Ni tidak. Kepala mutalaah jadi guru pula. Duduk dalam pondok, dia pula mengajar, lagi sakan lagi, bawa keluar pula pandangan-pandangan dia sendiri. Tak sepatutnya berlaku macam tu. Walaupun sekarang ni berlaku macam tu, sepatutnya yang berlakunya di tempat-tempat di pondok-pondok macam tu. Kepala mutalaah dia jadi guru. Sebab saya pun pernah duduk di pondok juga. Saya pernah tengoklah kepala mutalaah mengajar macam mana. Dia mengajak. Dia bukan mengulang balik yang guru cakap saja. Dia mengajak balik. Dan dia keluar pula daripada macam-macam lagi pandangan dan sebagainya. Dan kepala mutalaah hanya bersifat untuk muzakarah balik apa yang telah diajarkan oleh guru. Bukan lebih daripada tu. Hanya sekadar untuk dia memimpin majlis muzakarah sahaja. Tanya balik faham ke tidak yang Tok Guru ngajak pagi tadi, faham ke tidak, semua sekali. Itu yang sepatutnya. Atau dipanggil mu'idud dars, dipanggil. Dalam bahasa Arab dia panggil mu'idud dars. Mu'idud dars maksudnya pengulang balik dars gurunya. Tanpa menambah sedikit pun apa daripada luar. Diulang balik apa yang gurunya mengajar sahaja. Dia panggil mu'idud dars. Ini biasanya dilantik murid yang agak tua sedikit, yang dipercayai oleh gurunya bahawa dia memahami pengajian tersebut, maka dia dilantik sebagai mu'idud dars, dia panggil. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil tutor sekarang ni. Tutor pun dia masih lagi mengajar juga sebenarnya. Tutor tu dia mengajar juga. Tapi mu'idud dars ni lebih kepada hanya mengulang balik pengajian yang telah disebutkan oleh gurunya. Dia macam apa kebenaran yang orang panggil? Macam apa ni, machine recorder. Dia akan ulang balik. Dia akan maklumkan balik. Ni tadi Syekh beritahu macam ni. Maksud Syekh beritahu begini. Kemudian ni dhabit dia. Ini kata macam tu. Lepas tu tengok ni tak apa nak jelas ni. Nanti kita tanya balik dekat Syekh. Kata macam tu. Baru ilmu ni akan hidup. Dan baru murid ni dan kesemua kena terlibat dalam muzakarah tersebut. Lepas tu kalau 10 orang pelajar, muzakarah akan berlaku 5 orang. Dia tak boleh 10 orang duduk sekali. Sebab nanti akan ada seorang yang bercakap. Dan akhirnya dia jadi Tok Guru. Dia pakai serban besar pada Tok Guru. Kita kena buat balik kelas ni. Akhirnya dia pula duduk mengajar dalam kelas tu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena 5 orang. Kita buat tu di Ruak Jawi, buat madrasah Ruak Jawi. Cuma pelajar madrasah disibukkan dengan banyak perkara. Dengan kuliah. Letih. Kalau di Mesir ni letih. Tak boleh nak buat macam tu. Tapi kalau duduk di tempat kita ni, dia mesti boleh buat. Sebab dia tak pergi tempat lain lah. Dia hanya duduk di sini. Dan niat kena ikhlas. Baru dapat, insyaAllah. So, nanti saya akan tulis sikit apa dia punya manhaj apa semua sekali tu. Nanti kita akan doakan moga-moga berjaya, insyaAllah. Yang pentingnya penuntut ilmu bukan mengaji sajalah. Dia dengan wirid dia, dengan zikir, dengan salawat dia tidak tinggal. Itu yang sebenarnya penguat kepada ilmu dia. Sebab kalau mengaji saja tanpa amal, minggu-minggu kena ada juga maulid. Maulid kena buat minggu-minggu. Kalau tak ada seorang pun dalam 10 orang tu suara sedap, kita hantam ni lah. Maulid bila jangan apa pun. Suruh Ustaz Soleh lah tarik. Maulah ya, tak apa.
buat suara belah-belah India kan, si Baganda ni. Tak apa. Kalau kata tak ada suara sedap kan. Ni alhamdulillah lah hari ni main ni. Ada rasa ada ramai lagi suara sedap. Siapa suara sedap ni? Tolong mengaku tak? Ha? Adham, ha. Adham dia punya belas sudamnya. Aswan-aswan sikit ni. Faham? Kita kena buat dah tu. Saya ni kalau nak mengajak ni orang semangat tak ada kira dah ni. Kalau ikut nak buka ni esok nak buka dah. Tapi itulah. Nak kena tengok tempat semua. Bila tengok-tengok boleh. Di Pedu ni pun ada agak rumah sewa. Banyak agak banyak. Maksudnya boleh lah nak buat. Dia bukan homestay, ada rumah sewa pun lah. Kalau nak tunggu bangunan siap ni tu macam tu kata lah. Siap-siap 4 tahun tak ada belajar lagi. Tu Ustaz, bila Ustaz buka pondok ni? Tu 4 tahun ni tunggu siap semua dulu. Lain kali siap-siap Ustaz tak ada. Jadi tak ada nak mengejar. Bulan 12 ni insya-Allah. Lepas bulan 12 1 lah, bulan 1 apa ya? Tidak nak ambil bulan 5. Jadi bila Ustaz Abang tu kok lah ada yang semangat nak main ke apa semua, siaplah. Hafal lah siap apa yang patut. Ustaz dah hafal 2 hafalan. Alfiyah Az-Zubat, Alfiyah Ibnu Malik. Hafal 2 tu ya. Try lah tengok macam mana. Tapi bukan kita nak test Alfiyah tu dah. Kita nak tengok sungguh dan nak main media tu ya. Kita nak 10 orang. Cara tu. Ya. Kita akan buat temu duga lah tengok. Baik. Dan syarat tak dikahwin lah. Tak kahwin dia. Itu kalau ada bertunang nak kahwin lagi 3 bulan, tu sorok main daripada baik tak payah. Itu semua mengganggu semua tu. Saya dah bertunang lagi 3 bulan nak kahwin. Balik kan. Kalau boleh tinggal tunang dia tak apa. Tangguh 4 tahun. Tak apa. Kalau tak nak kena kahwin, tak apa, saya boleh menikah. Saya boleh menikah. Saya boleh nak mengaji pun boleh. Bohong. Kita akan ambil yang bujang saja. InsyaAllah. Beradablah ketika lontar pandangan. Jika salah, akuilah kesilapan. Jadi ketika mana kita muzakarah, waktu ketika mana kita nak lontarkan pandangan, beradab. Ini kita diajar. Dalam muzakarah tu kita akan diajar. Sebab tu kena ada guru yang membimbing. Kena ada seorang yang duduk di tengah. Ataupun tengok mereka bincang macam mana. Dan kemudian kena sabar waktu melontarkan pandangan tadi. Kalau orang tak setuju dengan pandangan kita apa semua sekali, kena sabar. Dan kemudian adab ketika mana melontarkan pandangan tadi perlu diberi perhatian. Kalau kita salah, akui kesilapan kita. Jangan menegakkan benang yang basah. Cara tu. Jika masih tidak jelas perbahasan, bertanyalah pada guru, jangan segan. Kalau tak jelas juga selepas muzakarah, maka bertanyalah kepada guru. Dan janganlah kita segan dengan perkara tersebut, kerana orang yang segan ini tidak akan mendapatkan ilmu dengan baik. Sejuk. Tutup. Baik, kita tengok dalam perbahasan kita Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah ta'ala, untuk kita tengok bagaimana sistem at-takrar, sistem berkenaan dengan Allah mutala'ah, muzakarah dan sebagainya. Ini disebut Ma'lam as-salisa asyara 255. Dia kata ahamiyatut takrar ad-darsi. Takrar bukan tikrar, no? Takrar bacaannya. Wazan taf'al, takrar. Wa mutala'atihi. Ahamiyatut takrar ad-darsi wa mutala'atihi. Kelebihan atau kepentingan mengulang pengajian dan mutala'ah pengajian. Inna min wajibatit talibi wasyaikh ala sawa. Itu dia. Kewajipan pelajar dengan guru ala sawa. Sama saja. Apa dia? Mutala'atal miqdaril muqaddar syarhuhu wa darsuhu fi hadzal yawm. Yakni kena mutala'ah sekadar syarahan dan juga pengajian pada hari tersebut. Jadi kena ulang balik. Qabla hudurid dars. Sebelum hadir ke dars. Yang saya sebutkan pada permulaan. Wa huwa ma kana yusamma qadiman as-sabqu. Yusamma qadiman as-sabqu. Jadi dinamakan dia dengan dulu dipanggil apa? As-sabqu. Panggil sabq. Jadi kalau buka dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebut miqdaru as-sabq. Miqdaru as-sabq, ada bab dia kan? Qadar untuk sabaq. Sabaq ni apa dia? Mutala'ah balik. Tu kan dalam tahfiz kan macam tu kan? Dia tak hantar sabak kan. Sabak tu maksud dia apa? Pengulangan lah kan? Ke baru? Baru maksud dia kena mutala'ah yang baru nantilah akan datang. Tapi kalau ikut dah ni, betul. Qabla hudurid dars maksud dia kena ulang balik, bawa yang baru.
Maksud as-sabaq tadi ni dia bawa hafalan baru lah kan. Maksud dia hafal dululah. Kemudian baru main bagi ulang. Macam tu lah kan. Sebagai sabaq. Amma inna haqqan 'ala syaikhi an yaqra' ad-darsa li nafsihi qabla hudurihi wa qira'atihi 'ala at-talabah. Ya. Manakala hak bagi guru bahawa dia kena membaca dulu pengajian dia bagi diri dia sebelum hadir. Maksud guru kena macam tu. Ini hak bagi guru kepada muridnya. Kerana ni amanah dia dengan para muridnya. Nah, kena baca dulu, ulang balik apa yang dia akan baca pada hari tersebut. Lepas tu disebut sini fa'ahki hadhihi at-talab hadhihi al-qissata allati hasalat lana fi dars al-fiqh al-hanafi fi sanati al-ula. Ni kata Syekh Muhammad Awwamah, kata dia ni aku nak cerita kepada kalian kisah aku waktu ketika mana aku mula-mula pada tahun yang pertama ketika pelajaran fiqh Hanafi. Wa kana ustadzuna wa shaykhuna fihi al-alim al-faqih as-salih an-nasik fadilat al-syekh Mustafa Mizra rahimahullahu ta'ala wa ajzala lahu al-ajr wal mathubah. Jadi di sini Syekh Mustafa Al-Mizra rahimahullahu ta'ala waktu ketika pengajian fiqh Hanafi, kata Syekh Muhammad Awamah, sya'ara syaikhu anna taliban lam yakun qad tala'a darsahu qabla hudurih. Syekh tahu kata anak murid tak mutala'ah sebelum hadir majlis. Bila tanya tak boleh nak jawab macam itulah. Fa'atabahu syaikhu bilutfin wa rifqin ka'adatihi al-karimah. Dan Syekh pun mula macam atabahum. Maksudnya Syekh pun mula perli lah. Syekh macam bukan mencela ni, atabahum ni maksud bukan mencela, sebab Syekh perli dengan nada yang sangat lembut. Ini masyayikh. Dia kata apa? Ya auladi, wahai anak-anakku, kana syaikhuna asy-syekh Ibrahim At-Turmanini. Kata guru kami Syekh Ibrahim Turmanini wafat 1374 Hijriah. Rahimahullah yaqulu lana. Guru kami pernah menyebut, kata Syekh Ibrahim Turmanini kata, ya auladi ana darastu fil azhari uluman kathirah. Saya belajar di Al-Azhar ulum kathirah. Minha 26 ilman. Ada 26 bidang ilmu yang saya belajar dulu di Al-Azhar. La us'al an syai'in minha. Wa ma'a dhalika, maksud jangan duk tanya lah 26 ilmu tu apa dia. Maksudnya banyak suka dan apa ni orang panggil apa? Betapa saya menguasai ilmu tersebut. Sudah gitu. Wa ma'a dhalika, nampak? Maksudnya la us'al an syai'in minha. Jangan tanya 26 bidang ilmu, jangan tanya kat aku. Semua aku kuasai, kata dia. Wa ma'a dhalika, walaupun begitu, kata dia, walaupun aku kuasai semuanya 26 tadi, fa ana la ati ila ad-darsi illa ba'da mutala'atih. Pun begitu dia kata, saya tak akan datang ke kelas melainkan setelah saya mutala'ah dulu. Walaupun saya dah menguasai sangat-sangat ilmu tersebut. Ini hak dia dengan ilmu. Wa amma inna haqqan 'ala at-talib. Baik, itu cerita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Awamah. Nak beritahu kata, kalaulah guru tadi yang dah kuasai ilmu pun mutala'ah sebelum dia hadir dars, tak lagi kita. Manakala hak bagi talib pula an yaqra' ad-darsa li nafsihi qabla hudurihi wa qira'atihi 'ala asy-syaikh. Bagi hak murid pula perlu membaca, wajib bagi mereka untuk baca sebelum hadir ke kelas. Wa hadha amrun mafrughun minhu wa lahum fi dhalika kalimatun wa akhbar. Banyak kisah yang diceritakan tentang murid pelajar yang mana bersedia sebelum dars. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Zarnuji. Kata beliau, qad qila as-sabqu harfun wa at-takraru alfun. Yang saya sebut tadi. Tamam? Yani an yakuna miqdaru as-sabqi qalilan qasira, amma takraruhu qabla huduri ad-dars fa marratun kathiratun alf marrah. Sabq maksudnya kelas sebelum tu. Jadi pengajian yang dia ambil qasirah. Sebab tu kelas nanti tak banyak pengajian ya, mungkin sikit je, satu kali pengajian mungkin 1-2 baris saja dibahas. Kemudian yang diulang 1000 kali. Nampak tak? Lepas tu summa qala mubayyinan ahammiyata dhalika li rusuqid darsi fi dhihni at-talib. Dan kemudian dia terang pula, Al-Imam Zarnuji terang bagaimana nak Allahumma salli, kepentingan rusuqid darsi fi dhihni at-talib, maksudnya menanamkan dengan dalam pengajian tersebut dalam otaknya penuntut ilmu. Wa yanbaghi, kata beliau, li talibil ilmi an yu'idda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fi takrar. Dia kena letakkan
takdirkan dengan pada diri dia, takdir fi takrar, maksudnya diletakkan had untuk takrar tadi. Fa innahu la yastaqirru qalbahu hatta yablugha dhalika al-mablagh. Maksudnya dia kena letak sendiri berapa banyak takrar yang dia buat tadi sampai dia ingat betul-betul dalam hati dia. Kuat betul, lekat, baru dia berhenti. Lagi mana tak kuat macam tu, maka jangan berhenti daripada mengulang lagi, ulang lagi. Ini wa min akhbarihimul ajibah. Saya sebut sini. Ma jaa fi tarjamatil Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Ini antara akhbar ajibah yang dilakukan oleh para guru yang terdahulu. Kata dia, yuqal innahu ishtaha tharidan bima'il bakhilla. Imam Syirazi, pengarang kitab Muhazzab, dia kata dia teringin nak makan sarid yang dicampur dengan mak bakhilla. Sarid ni, daripada sarid ni makanan tu lah, macam nasi letak dengan sup dalam dia, kemudian ada roti, kemudian ada daging dalam tu. Tu sarid bagi orang Mesir lah, dipanggil fattah. Kalau sarid Mekah tak tahulah macam mana bentuk dia, tapi kalau sarid Mesir macam tu lah, lebih kurang. Tapi dia bukan orang Mesir ni, dia orang Syiraz. Jadi dia nak makan tu dengan mak bakhilla, air kacang full. Qala fama sahha li akluhu lishtighali bid-darsi. Saya nak makan, dia kata teringin nak makan ni, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab sibuk dengan ilmu. Halutnya dengan mengajian ni, nak kena mengapai pasal ni. Wa akhzi an-naubah. Dan saya kena ambil naubah. Naubah ni apa dia? Naubah ni giliran dia untuk nak mengaji tu. Nah, akhzi an-naubah. Maksud dulu pengajian, murid ni dia akan datang mengikut peringkat. Jadi guru ni dia akan panggil dulu masuk, kemudian ni keluar pula, betul ni kawan ni pula masuk. Nah, itu yang dibincang dalam kitab-kitab para ulama dahulu. Kalau orang tu dia nak potong naubah, dia nak potong naubah orang lain, boleh kena bincang dengan kawan dia tu, boleh tak saya ada urusan, saya nak ambil tempat kamu, kamu ambil tempat saya selepas tu, boleh tak? Tu boleh, ada bincangan naubah tu ada lah. Tu dia panggil naubah. Wa akhdhi naubah, dia duk ambil pengajian tu. Wa qala kuntu u'idu kulla qiyasin ay kulla darsin alf. Dia kata aku mengulang setiap pengajian yang aku ambil, setiap naubah tadi ni 1000 kali. Fa idza faragtu minhu akhadhtu qiyasan akhar. Lepas aku dah selesai yang satu, dah aku ulang 1000 kali, aku ambil pula pengajian yang lain pula, ulang pula 1000 kali lagi. Hakadha kuntu u'idu kulla darsin alfa marrah, fa idza kana fil mas'alati baitun yustashhadu bihi hafiztul qasidata. Bila duk mengaji, duk mengapai tu 1000 kali duk ulang tu, kalau aku terjumpa pula ada qasidah yang membantu untuk pengajian tersebut yang berkait dengan perkara tadi, aku hafal pula qasidah tu. Qasidah tu maksud syair tu lah, bukan duk menjual buat qasidah ya. Buka pondok aja qasidah. Letih. Tak apa, boleh tak ada masalah buka pondok buat qasidah, tak ada masalah, tapi jangan jadi guru lepas tu. Jadi orang qasidah ya. Masuk pergi kat mana-mana bawa qasidah. Betul. Sebab ni pondok memang qasidah betul. Memang keluaran dia qasidah betul. Lepas tu main dengan kompang apa semua kali. Dia memang tugas dia untuk keluarkan artis. Artis qasidah. Tak apa, betul tak? Tak kan? Dah bukan syekh kita lah. Syekh kita dia main mengaji, lepas tu duk mengaji apa semua, pergi Azhar nanti insya-Allah. Kan? Azhar pun Covid, kok nak duduk sini kan. Beda nak qasidah. 4 tahun dulu, lepas tu pergi Azhar. Cara tu. So, main duduk. Kan? Lepas tu apa ni, orang panggil apa? Kalau betul qasidah, keluar lepas tu jadi ahli qasidah betul. Tak apa, masalah dia keluar lepas tu suruh mengajar kitab tu, tak tahan tu. Dia kata kita boleh mengajar usul fiqh, tidak ada masalah. Usul fiqh dengan cinta. Usul fiqh cinta. InsyaAllah kita akan ajar hadis dengan penuh cinta. Tafsir dengan cinta. Kacau macam tu. Tak apalah. Dia fikir depa. Baik, fa idza kana al-mas'alatu baitun yustashhadu bihi hafiztul qasidata. Qultu, tengok kata Syekh Muhammad Awamah kata apa? Hakadha jaa lafzuhu 'inda as-Subki. Ini yang lafaz yang ada dalam Imam Subki Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Kata dia apa dia? U'idu kulla darsin alfa marrah. Saya ulang setiap pengajian 1000 kali. Wa mithluhu 'inda Syaikh Az-Zahabi. Begitu juga di sisi syekhnya Al-Imam Syirazi, iaitu Al-Imam Az-Zahabi pun sama juga. U'iduhu kulla darsin alfa marrah. Aku ulang kelas tu 1000 kali sekali. Berapa ramai pelajar yang boleh buat macam tu? Yang boleh dia hadir satu pengajian, contohnya guru dia baca lebih kurang dalam setengah muka surat, diulang pengajian tu 1000 kali. Gila tu.
Hak yang duk cakap ni pun tak buat. Kalau boleh buat macam tu, Allah, hafal kitab je. Syekh Ibrahim Mali ada seorang alim di Mesir dulu. Dia ada masalah sikit belakang-belakang tu. Ibrahim Mali ni alim dia. Dia mengajar nahwu dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Dia orang kulit hitam daripada Mali. Pernah orang tanya kat dia, antara murid dia ni lah Syekh Badruddin kan? Badruddin dah. Syekh Badri, kemudian Syekh Ustaz Afifi. Tu antara anak murid dia tu. Ustaz Afifi ni timbalan Syekh Qurwa lah ni kan. Tu anak murid kepada Syekh Ibrahim Mali ni. Syekh Ibrahim Mali ni pernah Ustaz Afifi cerita kat saya, dia kata dia pernah tanya lah dekat Syekh Ibrahim Mali ni, macam mana dia mengapai kitab. Dia kata dia tak mengapai. Dia baca banyak kali. Jadi dia tak mengapai dia kata. Lepas tu dia kata, macam mana boleh buat keluar semua syawahid dalam Qatrun Nada contoh waktu dia mengajar tu. Macam mana dia boleh buat keluar, dia ingat macam tu sekali. Dia kata, mengapai ke? Syekh mengapai? Dia tak mengapai. Kata. Tapi aku baca Qatrun Nada 10 kali, dia kata. 10 kali aku ulang Qatrun Nada tu. 10 kali, 20 kali. Ulang, dia kata, macam mana aku tak ingat. Syekh Ali Soleh. Syekh Ali Soleh dia kata baca Jurumiyah, Tuhfatus Saniyah tak tahu berapa ribu kali. Sampai boleh sambung. Tu tak kira lagi Jalalain berapa puluh kali dah dia baca. Tafsir Jalalain, tafsir Baydawi. Kalau Mulhatul I'rab tu kata Allahu Akbar. Tu kira makanan Syekh lah. Ibnu Aqil puluhan kali kata Syekh Ibnu Aqil. Sebab orang duk main baca dekat Syekh, baca. Dah kali Syekh mengapai. Kadang-kadang kitab tu kita tak baca habis, kita sambung lah. Macam tu dengan Syekh Ahmad Ruqaimi. Syekh Ahmad Ruqaimi disebabkan kerana kasratut tila' dan juga takrar. Saya duk baca, dia dah tua dah, duk atas katil. Lumpuh setengah badan. Boleh ulang, tambah lagi. Dia pula boleh sambung balik syair. Mengapai semua. Tu semua waktu bila saya tanya kat dia, bila Syekh mengapai ni? Kata, waktu tolak dulu. Dan masih diingat lagi sampai sekarang. Dan juga Syekh Abdul Aziz Syahawi. Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Yusri. Ini semua orang ingat. Macam Syekh Ali Jumaat dia kata apa lah kan. Jadi, otak mereka ni, kita ni boleh maksudnya dengan latihan, dengan takrar. Kerana dia amalkan benda ni. Kita yang payah nak buat tu. Kita baca api 800 kali pun kisah ni. Kalau kita balik, tidur balik. Tak ada apa juga. Kan? Dia nak kena semangat tu. Wanzur ila ayyi mustawa rafi'in takunu thaqafata hadzal imam al-faqih. Takunu thaqafatu hadzal imam al-faqih fi syi'r wal adab. Kita cuba tengok macam mana mustawa yang tinggi al-Imam Syirazi dalam ilmu, dalam adab, dalam syair. Kenapa? Kerana apa yang dia lakukan. Dan ini antara khabar bagaimana para ulama dulu takrar dars was sabaq. Kata khabarul imamul khaffal asy-syashi alladhi qaddamtuhu awwal talabihi al-ilm. Yang dilakukan oleh al-Imam Al-Khaffal Asy-Syashi dalam mazhab Syafi'i. Dia dalam mazhab Syafi'i. Wa fi tabaqati Subki aidan fi tarjamati al-Imam Abi al-Hasan Ilkiyah. Ini dalam cerita lain. Muka surat 111. Kita tengok balik. Yang Imam Syekh Muhammad Awamah ada cerita dah sebelum ni. Takrar macam mana Imam Khaffal Asy-Syashi takrar dars dia. Di sini sebut. Ini dia. Yang ni yang saya nak cari ni. Nak cerita malam tu. Nak kata dia buat kecil tu. Ni dia kata ni. Dia kata di sini, dia kata summa azkuru qissata ahadi kibari sadati Syafi'iyah Abi Bakr Abdullah bin Ahmad Al-Maruzi Al-Qaffal As-Saghir al-mutawaffa sanata 417 an 90 sanah rahimahullahu ta'ala. Dia meninggal umur 90 tahun. Anquluha bituliha min mu'jamil buldan Yaqut. Dan kita Yaqut Al-Hamawi. Qala Yaqut rahimahullah wa ilaiha wa ila Marwa Syahijan yunsabu Abdullah la Abdurrahman ibnu Ahmad ibni Abdullah Abu Bakr Al-Qaffal Al-Maruzi wahidu zamanihi fiqhan wa ilma rahala ila an-nas wa sannafa wa zaharat barakatuhu wa huwa ahadu arkani madhhab Syafi'i. Ini Qaffal As-Saghir dipanggil.
وتخرج به جماعة وانتشر علمه في الآفاق وكان ابتداء اشتغاله بالفقه على كبر السن. Dia mengaji pada umur dia tua dah. حدثني بعض فقهاء مروى بقنين من قراها أن القفال الشاشي يريد رجلا معروفا بالبلد لا الإمام المتحدث عنه صنع قفلا ومفتاحا وزنه دانق واحد والدانق وزنه سدس وزن الدرهم. Jadi ada seorang lelaki, katanya Qafal Syashi, dia dengar ada seorang lelaki di kampung ni, dia kata ma'ruf di negeri tadi, bahawa dia boleh buat mangga dengan kuncinya sekali sebesar danik. Danik ni besar mana? Danik ni sebesar sudus wazni dirham. Satu dirham berat dia, satu dirham berat dia berapa? Cuba tengok dirham berat dia berapa. Ya? Itu dinar. Itu dinar. Dirham berapa tu? Dia buat 1/6. Berat dia 1/6 daripada dirham tu. Maksudnya berapa gram ya? Kecil. Berapa tengok? Berapa gram? Lambat. Ada siapa cari? Ada? 2.975 gram. Satu dirham. Betul ni? Itu 10 dirham kot. Kalau 10 dirham 29. 10 dirham 29 betul. 2.975. Dia boleh buat 1/6 daripada 2.975. Bagi tengok. Berapa gram dia buat? 0 point berapa gram? 0.49 gram. Qufl mangga dengan kunci dia seberat 0.45 gram. Iyalah. Ni dia buat ni. Fa'ujiban nasu bihi jiddan. Orang semua pakat kagum. Memang kagum, kita pun kagum. Wasara zikruhu. Baru orang pakat cerita. Wa balagha khabaruhu ila qaffali hadha. Maka sampai cerita ni dekat Imam Qafal Syashi. Hadha, ini Abi Bakr ni. Fasana'a qaflan ma'a miftahihi waznuhu tassuj. Dia bila dengar kata orang buat, kawan tu buat besar danik. Danik maksudnya sudus dirham. Maka dia buat apa dia? Yang lebih kecil pada tu, iaitu sebesar tassuj. Tassuj berapa pula? Rubu' danik. 1/4 daripada danik. 0.45 dirham tu, 0.4 gram tu bahagi. Jadi 0.1. 0.1 dirham. 0.1 gram. Kecil lagi pada tu lagi. Dan boleh buka. Boleh. Macam mana dia boleh buat kunci? Boleh. Ish, tak erti kita. Ini Qafal Syashi. Dia nak kata itqan ni ada dalam ilmu tu. Lepas tu kata Syekh Muhammad Awamah, cuba dia kata apa sini. Iqra wa ta'ammal ila ayyi haddin wasala ilaihi aslafuna al-muslimun fi maharati sina'ah al-yadawiyah. Dia cuba baca, dia kata, tengok. Betapa hebatnya dia kata para ulama salaf kita terdahulu di kalangan muslimin boleh buat maharah sina'ah ni dalam pembuatan ni sampai tahap macam tu. Dia kata boleh buat rubu' danik, tassuj dipanggil. Ni bahasa-bahasa ni penting ni sebenarnya. Bahasa ulama-ulama ni tassuj, danik, apa semua ni. Wa zalika munzu nahwi 10 qurun. Dia kurang 10 qurun yang dulu. 10 qurun yang dulu. Wala tubadiru ila al-inkari wat takdzibi wa taqulu kaifa yumkin li hadha as-sani' an yumsika بكلتا يديه القطع الحديدية الدقيقة ويركبها ليصنع منها قفلا مع مفتاحه وهذا الوزن الصغير جدا. Kata jangan kamu nak ingkar pula. Kata macam mana? Dia nak pegang macam mana dengan dua tangan dia? Nak buat binatang tu. Kecil gila nak pegang macam mana tu? Dia nak buat macam mana? Sudah bincang. Dah jadilah. Dia dah buat dah. Tak bincang tu ya bodoh. Mana? Dia kata wa ahki laka khabaran akhar yastathiru
ajabuka akthar min hadha. Dia kata, ada lagi cerita lain dia kata. Yang pun sama juga, dia kata apa ni, akan menambahkan lagi keajaiban kamu, ketakjuban kamu dengan kisah para ulama ni, dia kata. Ahkihi laka bitulihi min awwalihi ila akhirih. Panjang pula cerita dia. Nah. Dia kata cerita ni, saya baca apilah cerita ni. Dia nak kata semangat ulama dulu ni. Tapi sebelum baca itu, kita baca hak khufal tadi. Sebelum baca tu. Maka bila orang tengok dia buat rubuk daniq, lagi kecil daripada yang kawan tu buat, fastahsanuhu. Orang pun pakat wa arahun nasa. Nah, arahun nas maksudnya dia tunjuk kat orang. Tunjuk ni, saya buat kecil daripada kawan tu lagi. Nah. Wastahsanuhu. Orang pakat puji, oh kecil, masya-Allah, masya-Allah. Walam yasha' lahu dhikrun. Tapi masalah dia, tak ada siapa pun duk sebab berita kata dia lagi kemah pada kawan tu. Kawan tu buat daniq, satu besar daniq. Dia buat tasus, tak ada siapa pun duk cerita lebih-lebih. Takat cerita pakat puji dia. Oh, kemah. Kata aku boleh buat lebih pada dia lagi. Oh, dia kata, oh, kemah. Lepas tu habis. Saya kat kemah tu ya. Aku dah suara bak nak mai ke apa semua, tak ada. Wa qala yawman li ba'di man ya'nasu ilaih. Kemudian satu hari ada orang datang kat dia. Maka dia kata, ala tara kullu syai'in yaftaqiru ila al-hadhi. Dia kata, amila shashi quflan waznuhu daniq wa tannat bihi al-bilad wa amiltu ana quflan bimiqdari rubu'ih ma dhakarani ahad. Dia kata ada apa ni, Shashi. Dia kata, oh ni Imam Shashi yang buat ni, sebesar danik ni. Naam. Dia ada seorang fuqaha Marwah, saya faham saya tak ada. Fuqaha ni dia dengar Imam Shashi, Qufal Shashi boleh buat satu apa ni, mangga tu sebesar danik. Fuqaha ni pun bila dia dengar kata Imam Shashi buat macam tu, dia pun buat lagi kecil pada tu. Kemudian dia kata orang puji dia. Aku buat kecil daripada dia lagi. Tak ada siapa pun saya cerita kata. Maka kata dia, faqala lahu innama dzikru bil ilmi la bil aqfal. Sebenarnya orang puji Imam Shashi tadi kerana ilmu dia, bukan kerana anak kunci dia buat tu. Orang puji dia, orang ingat dia betul-betul kerana itu alim besar. Hak tu sebab dia. Maka faraghaba fil ilmi washtaghala bih wa qad balagha min umrihi 40 sanah wa jaa ila shaykhin min ahli Marwa wa 'arrafahu raghbatah fima raghiba fihi wa falaqanahu awwal kitabil muzani wa huwa hadha kitabun ikhtasartuhu فرقى إلى سطحه وكرر هذا 3 ألفاظ من الإنشاء إلى أن طلع الفجر فحملته عينه فنام ثم انتبه وقد نسيها. Jadi dia mengaji umur 40. Kawan ni sebelum jadi faqih ni, siapa dia ni? Siapa dia lelaki ni? Lelaki ni adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Maruzi, Al-Qaffal As-Saghir dipanggil. Kan Shashi Qaffal Kabir, dia Qaffal Saghir kerana dia kecil lagi dia buat. Faham tak? Sebab dia buat anak kunci itu lagi kecil daripada Qaffal Kabir. Dia buat tasuj. Kawan tu buat satu besar sebesar daniq. Dah faham tak? Maka dia panggil tu. Dia mengaji umur bila? Al-Imam Al-Mazuri nama apa? Marwazi. Maruzi. Qaffal Saghir ni mengaji umur 40 tahun. Dia baru start mengaji. Masa dia buat tu umur dia 40 dah. Bila dengar orang puji Imam Qaffal, dia kata, kamu tahu tak kenapa dia Qaffal Shashi, kenapa Al-Shashi, kenapa orang puji? Kerana ilmu dia. La bil akhfal. Bukan kerana kunci dia buat tu. Kerana ilmu dia orang puji dia. Maka dia pun mula semangat nak mengaji juga. Mengaji umur 40. Jadi dia pergi jumpa dengan seorang syekh. Dan kemudian bila dia mengaji, awal kitab Al-Imam Al-Muzani, mengaji, dia kata bacalah satu baris. Maka dia pun balik malam tu ulang malam tu ulang tidur. Bangun pagi esok lupa. Dia teruk ni, dia kata ni. Yani fadaqa sadruh. Sempit dada dia. Wa qala aish aqulu lisyekh. Dia kata aish aqulu lisyekh. Dia kata aku nak cakap apa dengan guru aku esok ni. Sampai lupa ni. Wa kharaja min baitihi. Faqalat lahum ra'atun min jirani. Ya Aba Bakrin, laqad ashartana al-barihata fi. Dia kata, wahai Abu Bakar, ni ada seorang perempuan duduk sebelah rumah dia. Dia kata, wahai Abu Bakar, semalam dia kata kami nak tidur tak boleh. Duk dengar hang duk mengulang, dia kata. Mengulang apa? Hadza kitab ikhtasartuhu. Fatalah hadza kitab ikhtasartuhu 3 tu ya. Faham tak?
Dia pergi dekat mengaji dekat Syekh tu talqin dekat dia 3 perkataan tu. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Dia duk ulang tu. Duk malam tu duk atas rumah dia. Jiran duk sebelah rumah ni yang dia duk. Hadza kitabun ikhtasartuhu, hadza kitabun ikhtasartuhu, hadza kitabun ikhtasartuhu. Tidur. Bagi malam sebut apa tu? Lupa. Teruk gila. Dia nak abang kata waktu tu dia teruk gila waktu tu. Sampai jiran dia pula abang kata semalam ni hang cerita tu. Sampai kami nak tidur tak boleh. Duk sebut hadza kitabun ikhtasar. Kawan tu ingat. Jiran dia ingat dengan apa yang dia tak ingat tu. Fatalaqanaha minha. Dia pula boleh ulang balik apa yang dia tak ingat tu. Wa ada ila syaikhi wa akhbarahu bima kana minhu. Dia pun balik kat syekh, dia pun bagi tahu. Faqala lahu la yasuddannaka hadha 'anil ishtighal. Dia kata, wahai Abu Bakar, jangan kamu halang diri kamu daripada untuk ishtighal lagi dengan ilmu. Jangan terhalang dengan lambatnya kamu hafal tadi untuk ishtighal dengan ilmu. Fa innaka idza lazamta al-hifdha wal ishtighala sara laka 'adatan. Nampak tak? Karena kalau kamu selalu macam tu akan jadi adat kamu pada waktu tersebut. Dia nak ajak kita suruh jadi adatnya. Maka kata Syekh, fajadda wa lazama al-ishtighal wa kana minhu ma kana fa'asha 80 sanah. Dia hidup sampai umur 80 tahun, 40 jahilan wa 40 aliman. Masya-Allah. Dia hidup sampai umur 80 tahun, 40 tahun dalam keadaan jahil, 40 tahun lagi dalam keadaan alim. Masya-Allah. ثم نقل يقوت عن السمعاني أنه عاش 90 سنة وتوفي سنة 417. Dan dalam sebahagian riwayat lagi kata dia hidup umur 90 tahun. Jadi kalau umur 90 tahun maknanya 40 tahun jahil, 50 tahun dalam keadaan alim. Ada mustahil untuk kita nak mengaji? Tak ada mustahil. Ini kisah besar sebenarnya untuk kita ambil berat dengan apa? Dengan himmatul aliyah. Ini al-Imam Syekh Muhammad Awamah masukkan kisah ini dalam kitab Uluwul Himmah fi Talabil Ilm. Siapa dia yang ni? Abu Bakar Al-Qaffal As-Saghir. Kenapa dia jadi semangat tu? Kerana nak lawan dengan Qaffal Kabir. Ya, Asy-Syashi rahimahullahu taala. Ajib kisah dia. Ini kita baca sikit kisah apa yang Syekh Muhammad Awamah kata ni ajaib ni. Kuntu taliban kata dia fi sanati tsaniyati fil marhati tsanawiyah. Syekh kata waktu ni aku mengaji pada tahun yang kedua pada waktu sanawi. Ni sekolah menengah lah. Fi sanawiyah asy-syar'iyyah bi Halab. Waktu di Halab nah, harasahallahu taala wa sa'ira biladil Islam. Amin. Min hadhihi al-fitanil amya. Daripada fitnah yang buta ini. Maksud yang masuk serang Halab sampai sekarang tak habis-habis kan. Wa kana ustazuna fi darsil fiqh al-Hanafi. Fadilat al-Syekh al-alim al-usuli الفقيه الصالح الورع الشيخ محمد السلقيني تغمده الله تعالى برحماته وكان شديد الحرص على الوقت. Dia orang yang sangat menjaga waktu. ومن شدة حرصه أنه قد يدخل غرفة الدرس قبل الطلبة. Dia punya jaga waktu dia akan masuk kelas. Biasanya kalau pelajar masuk mesti dia duduk dulu. Tengok Syekh duduk ada dalam kelas. وفي يوم من الأيام تأخر الشيخ. Satu hari tiba-tiba Syekh terlambat. Ni pelik ni. ووفقنا ننتظر قدومه وبعد دقائق رأينا الشيخ قادما من طرف غرفة الأساتذة مسرعا يتدارك تأخره ودخل وبدأ الكلام معتذرا عن تأخره فقال. Kemudian dia pun masuk dengan kalut-kalut, kemudian dia pun minta maaf. Dia kata minta maaf saya terlambat hari ini. Ja'ana, kata beliau, ja'ana dhaifun ila al-madrasah. Hari ini telah datang tetamu ke madrasah kita. Wa bainama huwa jalisun ma'ana idh waqa'a nadharahu 'ala al-ustadz Syekh Abdul Rahman Zainul Abidin rahimahullahu taala. Sedang dia duduk dengan kami itu, tiba-tiba pandangan dia terpandang pada Syekh Abdul Rahman Zainul Abidin rahimahullah. Wa hawlahu ba'du talabah min al-marhalati al-i'dadiyah. Dan dia tengok waktu tu Syekh Abdul Rahman Zainal Abidin sedang mengajar budak-budak peringkat i'dadi. Zaman dulu di Halab juga tengok yang mengajar Syekh tua-tua dah. Semuanya alim kabir mengajak budak-budak. Sebab tu yang keluar tu semua jadi alim. Dia sir dia di mana? Sir dia pada guru tu sebut sebenarnya. Nah. Zaman Syekh Ali Soleh kata, zaman kami dulu i'dadi yang mengajak tu alim kabir. Sebab tu yang keluar, lepas tu jadi Maulana Syekh Ali Soleh. Keluar untuk guru besar. Ya. Baik. Sebab yang tukang latih itu pun sakan. Yang keluar daripada latihan tu sakan lah.
Dan kemudian dia kata apa? Bila dia tengok kat Syekh, dia kata, "Madza yaf'alu hadha Syekh huna?" Jadi tetamu tu tanya, apa yang Syekh tu buat kat situ? Faqulna lahu yudarrisun nahwa. Syekh tu mengajar nahwu. Mudarrisan indakum, dia kata, fahazza bi ra'sihi muta'alliman 'ala Syekh. Munkiran 'alaina. Kemudian tetamu tu dia pun macam dia tak puas hati. Dia tengok macam tak apa nak puas hati dengan syekh tu. Kata, qala alaysa haraman an yakuna hadha Syekh mudarrisan indakum? Nah, dia kata, indakum daraba Zaidun Amra wa huwa insanun ya'ti bil ajaib, dia kata. Dia kata, alaysa haraman an yakuna hadha Syekh mudarrisan indakum daraba Zaidun Amra? Dia kata, wa huwa insanun ya'ti bil ajaib. Faqulna lahu na'am nahnu na'rifuhu bil maharati fi 'iddati umur lakin aish min al ajaib ya'ti bih. Dia kata, bila dia tengok Syekh tu duk mengajar, Syekh Abdul Rahman Zainal Abidin duk mengajar tu, dia kata, Syekh tu buat apa tu? Dia kata, mengajar nahwu. Dia kata, tak haramkah Syekh macam ni mengajak apa ni, daraba Zaidun Amran saja? Dia mengajak, maksud ajak nahwu, daraba Zaidun Amra, daraba Zaidun Amra, dia kata. Sedangkan dia kata, ini orang yang mendatangkan dengan banyak keajaiban. Maksudnya ni Syekh ni terkenal ni. Orang terkenal boleh buat lebih pada tu lagi. Kamu bagi dia mengajak nahwu daraba Zaidun Amran dekat budak-budak dadi ya. Macam itulah lebih kurang kawan ni tak puas hati tu. Dia kata faqala, dia kata apa dia? Ya, kami tahu Syekh ni ada banyak kemahiran. Tapi apa ni? Lakin aish minal ajaib ya'ti bi. Tapi apa ajaib yang dia datangkan? Kami tak nak dengar apa pun. Faqala hadha insanun. Nampak dia kata nah? Dia kata hadha insanun yathqubu al-ibrata tulaniyan. Nah, wa bada asy-syekh darsuhu al-fiqhi. Dia kata hadha insanun yathqubu al-ibrah tulaniyan. Dia akan cerita ni tulaniyan ni apa dia benar dia. Nah. Dia kata wa madat ayyamun qalilah wa dhahabtu li ziyarati ustadzina asy-syekh Abdul Rahman Zainul Abidin fi baitihi ba'da al-isya. Dan selepas beberapa hari lepas tu, aku pun kata dia pergi lawat Syekh Zainal Abidin di rumah dia selepas isya. Ka'adatihi al-yawmiyah fi istiqbali ay zair. Yang ni siapa dia yang pergi lawat ni? Ni Syekh Muhammad Awamah. Kata aku pun pergi lawat lah Syekh Abdul Rahman. Bila pergi lawat dia kata, wa ka'adatihi al-yawmiyah fi istiqbali ay zair. طالب من طلابه مثلي ومثل زملائي أو زميل له من أقرانه أو أي إنسان يسمع بعبقرية الشيخ يريد أن يتشرف بالتعرف عليه. Bila orang dengar kata dia boleh apa ni ibrah tulanian ni, aduh deh, sakit lagi ya. Cara nak meja baru tu kan. Dan bila apa ni ka'adatihi al-yawmiyah fi istiqbali ay zair. Jadi orang pakat main lawat sebab orang dengar kata dia ada keajaiban kan. Cuba tengok tulanian tu dia. Ibrah tulanian dia kata. Yaqbul ibrah tulanian. Ibrah ni lah, ibrah tu jarum. Tulanian tu ta waw lam alif nun ya. Tulanian. Ya alif. Jadi dia kata aku pun pergi lawat zahabtu li ziyaratihi rahimahullah wa iz bisyaykhi yafja'uni bil qissati min awwaliha qala li. Maka Syekh pun tiba-tiba cerita. Qara'tu fi majallatin qabara, kata dia. Aku pernah baca dalam majalah ada satu khabar fihi musajalah baina rajulain Ameriki wa Almani. Ada satu pertandingan di antara seorang lelaki daripada Amerika dengan daripada Jerman, kata dia. Almani Jerman lah. Yaqulu ahaduhuma wa nasituhu ana, kata dia. Dia kata innahu yathkhubul ibrah tulaniyan. فرد عليه الثاني بقوله وأنا أثقب الريشة التي تثقب بها الإبرة. Apa dia tulanian ni? Ha? Panjang. Tulanian macam tu nah. Jadi yathqubul ibrah tulanian ni macam mana cuba ni? Yathqubul ibrah. Faham ni? Yathqubul ibrah tulanian. Jarum, orang kalau buat lubang di sini, betul tak? Dia buat lubang kat sini. Faham tak? Ni kan jarum. Jarum orang buat lubang dia di sini. Kan nak masuk kain kan? Ni tak tulanian. Maksudnya ni jarum, lubang dia daripada bawah ni. Memanjang. Macam mana boleh buat? Jadi kata, mereka tu kata, aku boleh buat ibrah tulanian, dia kata.
Faradda alaihi sani, yang orang Jerman tu pula kata, wa ana asqubur rishah allati tusqabu bihi ibrah. Hang dia kata buat ibrah tu, lubang daripada bawah ni, tulanian. Aku tu yang bulu yang hang nak jolok dalam apa ni ibrah tu, bulu tu aku buat lubang. Faham? Ana asqubu ar-rishah. Lagi sakan lah. Faham ni no? Ha ni. Qala Syekh, fa qara'tu hadha al-khabar ala dhaifin kana 'indi. Ha? Kata dia, aku membaca waktu tu, aku tengah duduk dengan ada tetamu aku. Fa qultu lahu law kuntu salisahuma. Kalau aku duduk 3 orang dengan depa 2 orang, depa duduk berdebat tu. Kalau aku duduk dengan depa, la saqabtu ibrata ar-rajul ats-tsani. Nampak tak? Maksud dia apa sini? Fa akhadtu ar-rijla fa akhadtu ar-rajula dahsyatun balighah. Nampak tak? Dia kata la saqabtu ibrata ar-rajul ats-tsani. Maksudnya aku boleh buat satu lagi jarum yang lebih kecil daripada yang kedua tu. Yang kedua tu kan dia kata aku boleh buat sebesar apa ni rish kan, sebesar bulu tu, ada lubang. Dia kata kalau aku yang orang yang ketiga, aku kemat lebih kecil pada tu lagi. Aku boleh buat, dia kata. Kawan ni jadi pelik, terkejut. Walam yatamalak nafsuhu an qala li ustaz madza taqul. Kawan tu bertanya, betul ke hang cakap ni? Nah, faqultu lahu wal kalamu kulluhu li syekh rahimahullah ama tusaddiq. Kamu tak percaya? Dia kata, had yadak. Dia kata, had yadak, main tangan kamu, dia kata. Wa adqaltuhu ala ghurfatil ma'mal, dan kemudian dia pegang tangan bawa masuk ke dalam ma'mal. Hakadha qala syekh, yuridu al-ghurfata al-khassah allati fiha adawat as-sina'ah wal mekanik wal mukhtari'at. Dia bawa masuk dalam, dia ada, rupanya Syekh Abdul Rahman Zainal Abidin ni, dia ada ma'mal dia. Dia ada tempat untuk dia buat mekanik dia tu. Dia nak buat dia punya kajian dia tu. Sakan. Wa kullu syai', dia kata ada semua tu. Waji'tu bi ibrah. Kemudian bawa mai dengan ibrah, jarum, wa sana'tu rishah al-fulaziyah li saqbiha. Kemudian dia buat satu lubang untuk macam bulu tu. Summa amiltu rishah thaniyah wa saqabtu biha ar-rishatil ula. Summa amiltu rishat ats-tsalitsah wa saqabtu biha ar-rishat ats-tsaniyah. Maksudnya lagi kecil lagi dia boleh sumbat lagi dalam lubang tu, dia boleh masuk lagi. Maksudnya dia boleh buat kecil daripada hak laki yang kedua, bukan sekat 2 kali, 3 kali. 3 kali kecil. Fa kharaja ar-rajul ala wajhihi la yusaddiqu ma ra'a. Dia terkejut tengok tu, dia boleh buat sungguh. Wala raiba anna hadha al-mashhad sara hadith ar-rajul fi al-yawm ats-tsani ma'a kulli man yalqah. Ni yang dia cerita habis semua. Dia kata, macam mana Syekh macam ni boleh mengajak daraba Zaidun Amran saja duduk dengan kamu, padahal dia ni orang yang masya-Allah tabarakallah, lebih pada tu dia boleh buat. Macam tu cerita dia. Wala raiba anna hadha al-mashhad sara hadith ar-rajul. Qala Syekh taghammadahu Allah bi rahmatihi wa fi yawm ats-tsani fi misli waqti al-awwal yutraqu al-bab. ففتحته وإذ بالرجل ومعه آخر يبدأ كلامه باستغاثة ولحفة يا أستاذ أرجوك إكراما لله فقلت له خيرا ماذا تريد فقال العملية التي أجريتها البارحة تعيدها الآن مرة ثانية. Kawan tu ada seorang lagi main pula esok tu, dia kata, boleh tak tolong buat balik yang semalam kamu buat tu, yang kamu tunjuk dekat aku tu. Nah, wa baini wa baina hadzal rajul murahanah ala 100 lirah Suria. Wa huwa al-an, dia kata kalau kamu buat aku akan bagi 100 lirah Syria pada waktu tu lah. Wa hiya al-an tu'adilu 100,000 lirah. Tu dia. 100 lirah pada waktu tu sama dengan 100,000 lirah pada waktu sekarang. Harga 100 lirah waktu tu. Kalau kamu boleh buat, dia kata, aku akan bagi 100 lirah. Yang harga 1 lirah waktu tu sama dengan 100,000 lirah pada waktu sekarang. 1 lirah tak berapa ringgit kan? Qala Syekh fa adkhaltuhuma ala ghurfatil ma'mal thaniyah wa a'adtu al-amaliyata bimarahiliha marratan thaniyah. Aku buat sekali lagi macam yang aku buat hari tu ni. Buat sama juga. Hadza kalam Syekh munzu 52 aman. Ini 51 tahun yang dulu, 52 tahun yang dulu. Wa huwa al-imam al-abqari fil ma'qulat wal lughati al-arabiyyah nahwiha wa sarfiha was sina'at bi mukhtalafiha war rimayah. Dia boleh semua. Maksudnya boleh dengan kemahiran, boleh juga dengan nahunya, boleh juga dengan ilmu ma'kulatnya, boleh juga dengan ilmu rimayah. Rimayah ni manah pun pandai.
wa kanat wiladatuhu sanata 1326 wa wafatuhu sanata 1411 rahimahullahu ta'ala wa lam yatruk ba'dahu qalafan natiqan wala samita. Dia tak tinggal hasil lah, tak ada apa. Nampak tak? Ini kisah Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Al-Zain Al-Abidin rahimahullahu ta'ala. Baik, patah balik kepada kisah kita. Sonok kitab ni. Ini contoh lagi kisah antara orang yang takrar darsnya. Ni ada cerita Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Diceritakan tentang ni terjemah Al-Imam Abi Hasan Al-Ilkiyah Al-Harrasi. Dia termasuk kawan kepada Imam Ghazali. Abil Hasan Ilkiyah Al-Harrasi, mazhab Syafi'i. Dia kawan kepada Imam Al-Ghazali fi Talmazati ala Imam Al-Haramain. Waktu mengaji dengan Imam Haramain, antara kawan Imam Ghazali adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Ilkiyah Al-Harrasi rahimahullahu ta'ala jami'an. Qala, kata beliau, kanat fi madrasati Sarhank bin Naisabur. Dia kata qanatun laha qanatun laha 70 darajah. Dekat Sarhank, masa dia mengaji di madrasah tu, ni Imam Ilkiyah ni, ada satu qanah ni pada terusan, yang nak ke bawah terusan tersebut ada lebih kurang 70 anak tangga. 70 darajah, ada 70 anak tangga nak turun sampai ke ayak tu. Wa kuntu, kata dia, idza hafiztu darsa, aku kalau nak hafal pengajian yang aku ikut dengan guru, anzilul qanata wa u'idu darsa fi kulli darajatin marrah fi su'ud wan nuzul. Jadi aku ketika nak aku dah hafal satu pengajian dengan guru aku, maka aku akan pergi dekat qanah tu, aku akan turun satu anak tangga sekali ulang, satu anak tangga sekali ulang, satu anak tangga sekali ulang, satu anak tangga sekali ulang. Bayang, sampai naik turun, maksudnya gitu. Qala wa kadza kuntu af'alu fi kulli darsin hafiztuhu. Dan macam tu lah aku buat setiap kali aku naik dan turun. Maksudnya sekali naik turun 140 kali diulang. Setiap anak tangga dia akan buat macam tu. Wa fi ba'd al-kutub, dan sebahagian kitab bagi, annahu kana yukarriru ad-darsa ala kulli mirqah min maraqi darji al-madrasati an-nizamiyah bi Naisabur 7 marrat. Sebahagian lagi kata, ada riwayat yang lain dalam kitab kata dia ada anak tangga dalam madrasah nizamiyah tu ada 70 anak tangga. Dia kata 70 darajah. Setiap anak tangga tu dia akan ulang 7 kali. Turun pula 7 kali lagi dia ulang. 7 kali ulang, 7 kali sampai ke bawah. Maknanya fatakunu marratut takrar 490 marrah. Nah, lebih kurang 490 kali ulang. Sekali turun tangga tu dia akan ulang 70 kali dengan 7 berapa? 490. Itu cara dia mengulang pengajian dia. Bang. Hai. Lepas tu dengar mana Ilkiyah. Ingat nama Al-Imam Al-Ghazali, nama Imam Syirazi, dia dengar nama dia lah. Ini kelebihan kita lah. Kelebihan kita menceritakan kelebihan orang lain. Wa tarjama Ibnul Jauzi lil Imam Abi Fadl Bakr bin Muhammad Az-Zaranjari al-mutawaffa sanata 512 min a'immatil Hanafiyyah al-mutqinin ومن مشاهد تلامذة الإمام السرخسي. ترجم له الإمام السمعاني بين شيوخه وزاد بن الجوزي على السمعاني هذا الخبر. قال سئل يوما عن مسألة فقال كررت هذه المسألة ليلة في برج من حصن بخارى 400 مرة. Aku mengulang, kata dia, Bukhara 400 marrah. Aku mengulang masalah ni pada satu malam fi burjin min husni Bukhara, maksudnya di atas macam menara yang ada dekat dengan temboknya Bukhara. Husni Bukhara maksudnya Bukhara dulu kan dikelilingi dengan tembok, ada situ menara. Aku duduk atas menara tu mengulang malam tu saja 400 kali satu masalah tu. Lidzalika qala Ibnul Jauzi was-Sam'ani innahu kana yudrabu bihi al-mathal min hifzi madhhabi Abi Hanifah. Siapa dia ni? Yakni Al-Imam Abi Fadl Bakr bin Muhammad Az-Zaranjari. Abi Bakr Muhammad bin Az-Zaranjari ni mengulang masalah saja 400 kali satu malam saja. Dan katanya, sebab tu kata Imam Ibnul Jauzi dan juga Sam'ani kata, kerana itulah Az-Zaranjari ni menjadi misal kepada hafalan mazhabnya Abu Hanifah.
Maksud mazhab Abu Hanifah seolah-olah macam kalau lah terbakar mazhab Abu Hanifah ni tak ada kitab, so dia akan boleh ulang balik semua. Itu. Wa mata talaba al-mutafaqqih minhu darsa, ketika mana seorang penuntut ilmu datang kat dia nak minta mengaji, alqa alaihi min ay mawdi'in arada. Dia akan naqal daripada mana yang budak tu nak, daripada kitab mana. Dia akan naqalkan balik semua sekali dengan ingatan dia. Min ghairi mutala'atin wala muraja'ati kitab. Tanpa mutala'ah kitab. So dia ingat terus dalam kepala. Ini imam-imam dulu nah. Kalau kita kata ingatan ni pun kuat tak? Kuat tu yang boleh buat tu. Tak. Dia sebut ni 400 kali dia ulang. Kalau ingatan kuat sekali je dia baca. Dia maksud dia nak abang kata dia dengan juhudnya. 400 kali bukan sikit je, orang akan boring. Kita kalau ulang 3 kali pun boring dah. Menguap 40 kali. Ulang 3 kali ya. Menguap tak dikira dah. Betul tak? Tu dalil kata apa? Dalil kata kuatnya semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ni yang saya sebut tadi dalam Manhajus Sawi, yang disebut oleh Syekh Habib Zain, lil Imam As-Suyuti fi tarjamatil Imam An-Nawawi rahimahullah, ma mufaduhu, diceritakan pada anna An-Nawawiyya naqala fi ba'd muallafatihi an al-Wasit lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Nawawi ada naqal sebahagian daripada tulisan dia daripada kitab Imam Ghazali ke dalam kitab dia, dalam Wasit. Bukan kitab Tanbih, kitab Wasit, minta maaf. Fanuzi'a min qibali ba'di ulama'i asri. Kemudian tiba-tiba sampai tulisan tadi kepada ulama pada zaman tersebut. Wa ghullita fi hadzal naqli. Kemudian ulama sebahagian dia kata salah ni naqal ni, kata kat Imam Nawawi. Dan ni Imam Nawawi salah naqal ni. Maka apa kata Imam Nawawi? Faqala atunazi'unani wa qad tala'tuhu 400 marrah. Kamu nak munazaah dengan aku, maksud kamu nak kata aku tak betul dalam naqal ni. Al-Wasit ni 400 kali dah aku baca, kata dia. 400 kali dah baca. Macam mana kamu boleh kata aku tersilap naqal? Wa min huna nudriku amran. Tengok, kalau di sini kita dapat faham apa dia. Ni tengok satu lagi ni. Al-Imam Naqid Ghalib ibni Abdul Rahman ibni Atiyah Al-Gharnati. Ibnu Atiyah Gharnati rahimahullah annahu karrara qira'ata sahih al-Bukhari 700 marrah. Imam Ibnu Atiyah Al-Gharnati mengulang Sahih Bukhari bacaan sebanyak 700 kali. 700 kali. Wa qad umira 77 aman fayakunu taqriban qad qara'a as-sahih fi kulli shahrin marrah ala madar 60 sana. Umur dia 77 tahun. Dan dia mengulang 700 kali. Maknanya kalau kita faham dengan umur dia tersebut, bermakna dia telah mengulang Sahih Bukhari daripada setiap bulan. Sebulan sekali. Selama lebih kurang 60 tahun. Semua 60 tahun pekerjaan dia mengulang Sahih Bukhari. Ajib, Dan ni yang dilakukan oleh para ulama. Maksudnya ni cerita ni semua untuk apa ni? Ahamiyatit takrar. Ahamiyatit takrar. Kemudian ahamiyatul muzakarah. Tak perlu baca semualah. Jadi muhimmatit talibul ilm juga ada al-muzakarah bil ilmi ma'a nafsihi wa ma'a aqrani. Yang pertama mutala'ah, muzakarah dengan diri dia sendiri. Yang kedua muzakarah dengan aqran dia. Muzakarah dengan diri macam mana? Mengulang ataupun duduk depan cermin, cakap macam kawan tu tengah duduk mengaji dengan dia. Dari dia sendiri, kan? Syekh Ahmad kata kat saya, macam mana kamu nak bagi ingat ilmu kamu tadi? Syarah. Balik ke rumah nanti, syarah kat isteri kamu. Kalau dia tak mau dengar, syarah kat cermin, seorang-seorang. Payah sangat, syarah kat dinding. Duduk kat dinding ni syarah. Macam kita tengah duduk mengajak pada waktu tu. Itu latihan sebenarnya. Syarah kat dinding. Sampai dinding tu faham. Faham? Jadi wal maqsud bil muzakarah, ataupun muzakarah dengan aqran, dengan kawan-kawan, ataupun muzakarah dengan syuyukh, ataupun ma'aikana, ataupun dengan apa sahaja. Masuk dinding, masuk himar, kambing, duduk belah kambing, muzakarah dengan kambing tu. Ajak kambing tu sampai kambing tu jadi faqih. Para masyayikh dulu di Azhar, di belakang Azhar, nak main ke Al-Azhar, akan naik keldai. Antaranya Al-Imam Al-Fudali, guru kepada Al-Imam Ibnu Bajuri. Dia akan naik keldai. Tiap hari dia akan main daripada belakang Azhar main ke Al-Azhar untuk mengajak di Masjid Al-Azhar. Dalam perjalanan dia akan baca, mengulang kitab tauhid. Dia akan syarah kitab tauhid dalam kenderaan awam tu.
Kia Trengko zaman tu lah. Kan, macam van zaman tu lah, naik. Tapi himar lah. Apa yang berlaku? Disebabkan kerana dia selalu mengulang perkara tersebut, sampai semua pemandu himar pada waktu itu semua faqih. Semua jadi alim tauhid semua. Tak ada Wahabi sekok pun. Nah, disebabkan kerana barakahnya Al-Imam Al-Fudhali. Tiap-tiap hari dia naik, dia akan syarah dalam kenderaan tu. Sampai jadi usuli semua, usul fiqh, usul apa ni? Jadi orang yang pakar dalam ilmu akidah semuanya di kalangan para pemandu kereta keldai tu. Semua jadi alim dalam ilmu tauhid. Kenapa? Kerana Syekh selalu mengajak dalam kenderaan pada waktu itu. Nah. Jadi maksud dengan muzakarah dia mubahasah bil ilm, mubahasah, musaalah, munaqashah, munazarah, wa ala ayyi wajhin kana wa bi ayyi uslubin illa al mumarah wal asabiyyah li qawliha. Itu tak mahu. Maksudnya kena mubahasah, cari masail, duduk dalam maktabah, tengok balik kitab-kitab mana yang perlu untuk kita tengok tambahan kepada apa yang kita belajari tadi. Kemudian musaalah, jadi bincang, tarhis soal maksudnya. Lemparkan soalan sama-sama kita. Kalau macam ni, jadi macam ni. Kenapa Syekh Sabat macam ni tadi? Pekat bincang. Pergi ke maktabah. Buka. Oh, yang ni. Kalau keluar. Menyembung orang kata. Kalau betul macam tu lah. Tapi kadang-kadang penuntut ilmu macam tu lah. Bila guru cerita, pilih semangat macam tu. Dia dengar. Lepas tu dia tak buat. Sebab tu penting yang mengaji bahagian ni kena orang yang cerdik sebenarnya. Yang dia ni tak perlu cakap banyak. Cukup dengan isyarat saja. Maka dia tahu dah untuk nak buat kerja apa lepas tu. Nampak? Dia tak perlu nak kena push. Dia sendiri yang nak. Kerana nak jadi alim ni bukan kerja kecil. Kerja besar. Dan ni bukan kerja lekeh-lekeh, ni kerja Nabi. Yang kita nak buat ni kerja Rasulullah SAW, kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi fal-ishtighalu bil ilmi qad yakunu ala infirad. Saya ni tak tidur hari ni sehari tak tidur. Kamu sempat tak tidur ni? Saya tak tidur ke apa? Sempat tidur no? Tadi pergi jumpa Ustaz Damih tadi. Dan tidur. Balik dan tidur lagi no? Saya tak tidur lagi hari ni. Tetamu mai tak berhenti. Tadi mai kemudian. Tadi tengah baca Dalail tadi pun dah nak pergi ke lain lah tadi. Silap. Tertengok yang tertengok benda lain lah. Dah habis ni, bateri dah teruk ni. Tapi semangat tengok, semua pekat semangat. Dia baca sikit lagi. Patut kita habis ke 11 malam ni. Tak apa, jangan bimbang, esok khatam ni. Tak. Itu yang baca macam-macam ni. Sebab taruh esok akan khatam kita. Jangan bimbang. Jadi fal-ishtighalu bil ilmi qad yakunu ala infirad kal mutala'atin awil kitabah. Jadi kerana ishtighal dengan ilmu mungkin boleh jadi dengan kena. Tak kena no? Dia naik atas ni. Nampak kan? Dia pandai dia datang ni. Dia dengan lompat atas kita juga. Lompat atas. Dia sekok tu ya. Kata semalam kita letak di 3 tu kan. Pokok dia nak lekat. Dia tak naik terus. Rasa dia mungkin peringkat ni kot, dia ninja macam tu. Dia lari kot tepi dinding tu. Pandai tu. Jadi kalau kata seorang-seorang istighal dengan ilmu boleh jadi dengan mutala'ah kitabah, dia tulis, dia mutala'ah kitab. Amal muzakarah fataqtadil musyarakah ma'a akhar. Tapi kalau muzakarah mesti kena musyarakah. Dia mesti ada ketimbal, ada seorang di depan, seorang ini. Maksudnya ada perbincangan. Mesti 2 orang. Fi hadhihi al-musyarakah yatawallad al-fahmu. Yatawallad al-fahmu wa tatafattaqu al-qarihatu an wujuhin wa ajwibatin wa ihtimalatin lil mas'alah. Karena bila ada musyarakah, maka waktu itu akan menerbitkan faham. Batu wa tatafattaqu al-qariha an wujuhin wa ajwibatin wa ihtimalin lil masalah. Dan kemudian akan terbuka dia akan merungkaikan kita punya kekeliruan kita dengan ajwibah, dengan wujuh yang kita lemparkan tadi. Itu maksudnya gitulah. Wa mimma kana yajri ala alsinati masyayikhina rahimahullahu taala majra al-mathal yaquluna dhubiha al-ilmu baina ithnain. Nampak tak? Dia katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ulama sebut ni majral masal. Dia seolah semacam masal lah, macam simpulan bahasa ataupun perumpamaan. Disebut ulama kata zubihal ilmu baina ithnain.
Maksudnya ilmu ini akan disembelih di antara dua orang. Maknanya apa dia? Kalau ada muzakarah, maka ilmu tu nanti akan disembelih. Maksud diambil hasilnya nanti insya-Allah. Itu makna zubihal ilmu baina itsnain. Maksudnya kalau nak betul nak sembelih ilmu ni, nak bagi dapat betul-betul hasilnya, nak boleh kita makan dia punya hasilnya, maka kena dua orang. Zubihal ilmu baina itsnain. Ai tuhallu mushkilatuhu fi mudarasati itsnainilah. Maksudnya diberungkaikan muskilahnya dengan dua orang yang berbincang dengan masalah tersebut. Sebab tu muzakarah sangat penting. Mengajilah berapa puluh tahun pun kalau tak ada muzakarah, tak ada apa guna sebenarnya. Sungguh. Mengaji 5 tahun, 6 tahun, 17 tahun, 18 tahun sekalipun, kalau tidak ada muzakarah, tak ada guna apa. Dia seronok sorang-sorang dia. Dia ingat dia faham, rupanya tak faham. Wa ula fawaidil muzakarah. Jadi apa fawaid yang pertama bagi muzakarah? Annaha tahmiluka ala an tahfazal masaila allati satadzakara biha ghairuka. Yang pertama, kamu akan tahmiluka ala an tahfazal masail. Kamu akan menghafal masail yang mana kamu berbincang dengan masalah tersebut. Sungguh, cuba tengok orang yang study group dengan orang yang tidak study group baca sorang-sorang. Baik. Study group dalam muzakarah dipanggil. Kita duduk sekolah kan, kita buat study group, tapi nama sebab bahasa Inggeris, jadi kita nampak macam study group. Nah, pada study group maksudnya muzakarah. Study group bukan duduk 5 orang pakat baca buku sorang-sorang pakat masing-masing. Tak. Dia akan bincang waktu tu. Cuba bentang balik yang Syekh sebut, yang cikgu kita sebut. Masa kat sekolah kan. Yang cikgu kita sebut tadi dalam kelas tu macam mana ni masalah ni. Lepas tu kawan dia pun terang balik. Kita, kenapa saya tak faham macam ni ya? Kawan tu pun tunjuk balik. Tak, sebenarnya macam ni. Oh, tu penting tu. Lain kali yang tu lagi ingat sebenarnya masa dalam periksa. Masa nak masuk SPM tu, yang tu yang paling kita ingat. Nah, kenapa? Kerana bila kita baca sorang-sorang, otak kita satu saja. Bila kita baca 5 orang, otak kita jadi 5. Faham tak? Jadi sebenarnya 5 orang ni barakah. Sebab gabungan 5 otak tu duduk dalam kita seorang. Memang ingat kuat. Walaupun sikit kita baca. Tapi masalah dia yang ni yang ditinggalkan oleh penuntut ilmu. Sebab dia belagak. Yang kedua malah. Dia terduk lama-lama sembang dia tu. Dia tunjuk dia cerdik seorang-seorang dia. Ya. Aku juga bodoh, semua tak erti apa. Ya, memang bodoh sampai ke sudah. Jadi tak mau nak nak muzakarah. Muzakarah wajib, tiap-tiap malam kena muzakarah. Kalau tidak akan terlepas ilmu. Dan muzakarah tu akan bagi kesan yang besar. Khususnya lagi kalau kata ada kitab yang lain pada waktu tu kita tambah pula. Lepas tu esok adalah perbincangan dengan guru. Kami baca dalam kitab ni macam ni, kami baca dalam kitab ni. Esok tu kalau guru kata sesuai untuk kamu baca, ya betul apa yang kamu faham. Tak betul. Kamu jangan baca kitab ni lagi. Ini bukan sesuai untuk kamu lagi. Masa tu akan dapat bimbingan. Tu sohbah dengan masyayikh. Tidak. Yang kedua pada annaha satakunu sababan fi tathbiti hifzi ma zakarta bihi. Akan menguatkan lagi ingatan kita dengan apa yang kita muzakarah. Wa salisatuha annaka tudammu ila ilmika ilmal akharin. Tengok, kamu akan menambahkan ilmu kamu dengan ilmunya orang lain. Nah, alladzina tadzakarahum. Nah, wa tudammu ila fahmika fahmahum. Kamu tambahkan kefahaman kamu dengan kefahamannya mereka. Wa hadha amrun laysa bil qalil. Ini bukan benda kecil ni kata Syekh. Nah, wala bil hayyin tazhada fihi, dan bukan benda yang lekeh untuk kamu abaikan. Tazhada fihi maksudnya kamu abaikan perkara tersebut. Tak, kamu kena ambil berat dalam benda ni. Kerana kefahaman kamu bertambah dengan kefahamannya orang lain. Ilmu kamu bertambah dengan ilmunya orang lain. Pakat gabung. Orang pun bertambah ilmu dengan ilmunya kita. Kan bagus itu. Barakah. Mana? Ini yang disebut oleh para ulama. Antaranya yang menerangkan tentang muzakarah ni, yang sangat penting, disebutkan annahu nabbaha ila ahammiyatiha biaqawilihim wa af'alihim kibarus sahabah. Para ulama sahabat sendiri pun ada sebut juga tentang pentingnya muzakarah. Antara Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, kibarut tabi'in, Sayyidina Alqamah, Sayyidina An-Nakhai, Ibnu Shihab, Abdurrahman, Ibnu Abi Layla dan sebagainya. Nampak tak? Ini diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan di sini kata, kana Ibnu Shubrumah wal Mughirah ibni Miqsam ad-Dabbi wal Harith al-Uqli wal Qa'qa' ibni Yazid wa ghairuhum yasmuruna bil fiqh. Yasmuruna, malam-malam mereka akan bincang fiqh. Farubbama lam yaqumu ila an-nida'i bil fajri. Kadang-kadang mereka tak bangkit daripada tempat perbincangan melainkan azan fajar dah berkumandang waktu tu. Ini muzakarah mereka zaman tersebut. Siapa dia ni? Qa'qa' ibni Yazid, Harith al-Uqli, Mughirah ibni Miqsam ad-Dabbi,
Ibnu Shubrumah, ni semua fuqaha kibar. Haula'i a'immatu fiqhi bil Iraq fi zamanihim. Ini semuanya fuqaha Iraq pada zaman mereka. Ka'annahum kanu yarawna fi amalihim hadha annahu ya'dilu ihya'ahum al-laila bis salati wal ibadah. Seolah-olah muzakarah malam tersebut seperti bangun malam. Macam tu. Mereka menganggap bahawa ini adalah seperti solat malamnya mereka. Wa qad qaddamtu an Umar wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma annahuma kana yarayani mudarasat al-ilmi kas-salah. Dan kita sebut dah sebelum ni. Nah, dalam safhah yang ke-48 kata Syekh Muhammad Awamah, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang bermuzakarah pada waktu malam dengan ilmu seolah-olah dia bangun malam pada malam tersebut. Ini pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faham? Itu dia. Banyak lagi lah ni. Yang terakhir kita baca sikit kemudian kita berhenti rehat. Dia kata ni, dia kata apa ni, hadhihi al-muzakarah juz'un min talaqqi 'an asy-syaikh. Muzakarah sebenarnya adalah juzuk daripada talaqi daripada guru. Fa aina maqam man lam yatalaqqa 'an asy-syuyukh abadan. Nah, bagaimana kedudukan orang yang tak pernah talaqi dengan guru? Dia takkan ada fikrah muzakarah ni melainkan orang yang talaqi dengan guru. Dan tidak ada orang yang akan memandang muzakarah ni benda besar melainkan orang yang talaqi dengan guru. Faham? Tengok di sini, wa yalfitun an-nazara ila ahammiyatil munazarah kalimatun ukhra. Naqalaha al-Imam Burzuli. Qala, kata Imam Burzuli, su'ila Abul Hasan al-Qabisi al-Khairawani amman yahfaz al-mudawwanah. Ditanya kepada Abul Hasan al-Qabisi tentang siapa yang menghafal mudawwanah. Mudawwanah Imam Malik ni kitab besar ni, kata tak silap saya Suhnun yang menulis mudawwanah, murid pada Imam Malik. Hal tasawwagha lahu al-futya? Maka dia kata siapa yang menghafal mudawwanah, adakah dia dibenarkan untuk berfatwa? Jadi ditanya kepada al-Imam al-Qabisi, kalau orang ni hafal mudawwanah, adakah dia dibenarkan untuk fatwa? Fa ajaba, tengok kata dia nak, in zakara syuyukh fiha wa tafaqqah jaza. Kalau dia muzakarah dengan guru kitab mudawwanah tersebut dan dia mengaji, maka harus bagi dia berfatwa dengan mudawwanah. Wa illam yuzakir fiha fala yaf'al. Tapi kalau dia tidak muzakarah dengan guru dengan kitab mudawwanah tersebut, maka jangan berfatwa dengan kitab mudawwanah. Cuba tengok sini kata apa? Fanzur ahammiyata muzakarati at-talibi ma'a syuyukhihi fil ilmi alladhi sayatasaddaru lahu. Cuba tengok betapa pentingnya muzakarah dengan guru, berbincang dengan guru di dalam ilmu sebelum dia yastasaddar, sebelum dia keluar menjadi guru balik. Boleh faham? Ini kalau orang yang juz'u min at-talaqqi min asy-syuyukh. Maksudnya muzakarah ni juz'u daripada talaqi pada syuyukh. Bagaimana dengan orang yang tak muzakarah dengan syuyukh? Yang tak talaqi dengan guru. Tiba-tiba jadi apa ni? Ada majlis fatwa ke? Tiba-tiba jadi guru mengajar, buat soalan pula tu. Buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya apa semua ni, kita akan menjawab insya-Allah. Dan tidak ada perkataan la adri insya-Allah. Semuanya saya tahu. Ada. Ini cerita yang terakhir, yalfitu an-nazara ila ahammiyatil muzakarah mawqif min imamin min a'immati al-ilmi wad-din was-sunnah wa Imam Ahmad. Betul Imam Ahmad apa pandangannya? Wa huwa al-khabaru alladhi taqaddam lima qaddama Abu Zur'ah bi Baghdad, lamma qaddama Abu Zur'ah bi Baghdad fanazala dhaifan ala Imam Ahmad. Abu Zur'ah pernah sekali hadir ke Baghdad dan dia jadi tetamu al-Imam Ahmad. Yaqulu Ahmad, kata Imam Ahmad, ma sallaita ghaira al-fardhi. Ma sallaita ghaira al-fardhi. Kamu ni tak sembahyang melainkan solat fardu saja. Dia kata dekat Imam Abu Zur'ah. Nah, minta maaf. Dia kata sini, ma sallaitu, kata Imam Ahmad, ma sallaitu ghaira al-fardhi. Saya tidak sembahyang melainkan solat fardu saja. Ista'thartu bi muzakarati Abi Zur'ata ala nawafili. Maksudnya saya terpaksa melebihkan muzakarah saya dengan Abu Zur'ah daripada solat sunat saya. Walaupun sunat Imam Ahmad makruf kan, Imam Ahmad solat sunat sehari 500 rakaat. Itu solat sunat Imam Ahmad. Itu ketika mana dia sihat. Kalau dia sakit 250 rakaat. Waktu sakit, kita waktu sihat pun tak ada rakaat. Alhamdulillah lah ada juga solat fardu. Kalau tidak, rasa tak ada rakaat dah. Kalau tak ada yang fardu, huwa alladhi kana yusalli. Ini dia sebut ni. Ini lain pula. Dalam riwayat disebut 500. Tapi Syekh sebut di sini 300 rakaat.
Dia kata, wa huwa alladhi kana yusalli fil yawm wal lailah 300 raka'ah wa ba'da al mihnah da'ufa badanuhu fakhtasara ala 150 raka'ah. Dalam sebagian riwayat yang lain kata 500 rakaat. Waktu ketika tak sihat 250 rakaat. Dalam ni disebut 300 rakaat. Ini orang yang sentiasa tak tinggal benda tersebut. Itu pun kata dia, ista'sartu muzakarata Abi Zur'ata an nawafili. Maksudnya aku terpaksa melebihkan muzakarah aku dengan Abi Zur'ah daripada solat sunatku yang aku tak pernah tinggal kerana pentingnya muzakarah. Nak abang kata Imam Ahmad pun sanggup tinggalkan benda yang dia tak pernah tinggal hanya kerana muzakarah. Penting muzakarah. Jangan tinggal. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hak tu pun tak larat kita dengar dah. Malam ni dengar tu benar. Aduh. Bila Ustaz nak buka pondok ni? Cara tu lah. Cara nak semangat tu. Kami bincang-bincang balik kata nanti mungkin akan ambil juga. Tapi tak tahu bila lah. Akan ambil lebih kurang dalam 30 ke 40 orang pelajar juga. Yang tu yang akan boleh balik setahun 2 kali lah. Tak sama dengan 10 orang tak boleh balik terus. Hak yang 30-40 orang tu dia pun boleh balik. Tapi setahun 2 kali. Raya haji, raya puasa. Kita cadang nak ambil juga. Tu akan mengaji di satu tempat lagi. Kat belah sana. Kita akan buat tu lagi tempat. Tapi hak duduk yang 10 orang tu mengaji di sini dengan saya. Nampak cara semangat untuk membina pendidikan tu, nampak macam esok nak buka dah sekolah tu. Doa-doa lah bagi semangat ni berterusan insya-Allah. Dikuatkan, diberikan kekuatan tubuh badan, ditambahkan ilmu, tambahkan adab, akhlak, dan juga diberikan keberkatan lah dalam masa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan insya-Allah. Jadi saya setakat tu dulu. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada semua. Esok insya-Allah kita akan khatam kitab. Pagi esok macam biasalah pukul 9. Dan kemudian tadi Burdah dah banyak mana baca? 7 dah. Esok tinggal 3 lagi lah. Esok kita sempat khatamkan Burdah sekali. Kemudian kita akan dapat ijazah kali dengan Burdah sekali insya-Allah. Tadi dah dapat dah ijazah Dalailul Khairat sekali dengan samaknya. Esok sekali dengan Burdah dan kemudian sekali dengan kitab ni insya-Allah taala. Esok sikit je. Esok adab tinggal di madrasah. Kemudian terus penutup. Ni adab tinggal di madrasah saya ambil daripada kitab sebahagiannya, bukan semua. Sebahagiannya ambil daripada Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kenapa saya tak masukkan semua? Kerana esok saya akan cerita kenapa tak ambil semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluq.